Halo, halo, apa kabar? Good evening, Karen, Weaven, Lee Chai, Zep Antonio, Aloysius. Hello, is that Dato' Aloysius? Fang Yao Lim. Hi, Jason, Shan Manikam, Keith Kuluk. Hello, everyone. Hello. Too fast already. Cannot, cannot greet all of you in time. Okay, it's okay. Anyway, it's good. It's good. Sorry, I datang lambat sikit sebab saya ada mesyuarat Zoom tadi. I was on a Zoom meeting with member of parliament from DAP. Okay. Tunggu. Dua. Satu dan dua. Okay. Okay. Sorry, I was late. Nice sleep tonight. Behold, howling wind in Green Lane. Good for you, Michael Peter Fu. Sudah makan? Saya sudah makan. Long Abidin, feel good. Halo, Iqbal Fauzi, Syahdan Muhammad Tevaraj. Halo. Saya sihat, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Selamat datang ke Sembang-Sembang Steven Sim ya. Hai. Good evening, Ciapa Liao. Tonight raining ya. Okay. Don't worry. Good night, good morning, and good afternoon. Truman Show. Sesi terakhir, yes, Rahman. Sesi terakhir sembang santai sempena PKP ialah semua yang baik pun akan berakhir juga di dunia ini. Every good things in this world will come to an end. But don't worry, our friendship will go on even though the Facebook Live will temper. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Hari ini, hari ke-52 Perintah Kawalan Pergerakan. Apa khabar semua? Kepada umat Islam, saya ambil kesempatan ni lah juga mengucapkan selamat berpuasa. Tadi dah buka puasa. Saya berharap walaupun Ramadan kali ini agak berbeza dengan tahun-tahun lalu sebab tahun ni kita berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan first time untuk ramai orang saya percaya. Mungkin ada yang lebih tua sikit, mereka pernah melalui zaman-zaman darurat, tetapi untuk ramai orang, kawan-kawan saya, ramai tetamu kita di sini, ini mungkin first time experience kita menjalani ibadah berpuasa di satu keadaan ada wabak, ada Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun saya lihat banyak kawan-kawan saya yang beragama Islam di Malaysia ini, mereka walaupun dalam keadaan yang amat mencabarkan tetapi tetap juga semangat yang tinggi untuk menjalani tuntutan agama. Dan kita lihat memang kita respect lah kawan-kawan Islam kita. Jadi saya harap, saya dah kata dari awal di dalam Sembang-Sembang Steven Sim ini, kepada jiran-jiran bukan Islam, kawan-kawan bukan Islam, kita cuba permudahkan pengalaman berpuasa kawan-kawan kita. Macam mana? Saya bukan kata nak bagi mereka duit ataupun makanan, sebab bukan semua orang perlukan duit atau makanan. Contoh, sebab ada kawalan pergerakan, mungkin ada yang tak dapat keluar, ada yang kerana kena jaga anak tak dapat diletakkan di tempat jagaan dan sebagainya. Mungkin kita boleh menawarkan pertolongan seperti ini. Inilah pertolongan dan semangat jiran tetangga yang saya rasa mungkin semakin berkurangan pada hari ini. Kita ambil, bagi saya, daripada mulanya saya dah kata, kita ambil peluang PKP ini, wabak ini, untuk menonjorkan kemanusiaan, semangat kemanusiaan, persaudaraan di antara setiap manusia, tak kira agama, kaum dan sebagainya. Jadi kita sama-sama menjadikan pengalaman wabak ini, walaupun memang teruk, mencabarkan, ada yang jatuh miskin, saya dah kata
OMB, orang miskin baru, tetapi kita jadikannya sebagai satu peluang ataupun pentas untuk kita menjadi manusia dan insan yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah menemani saya daripada awal lagi. Saya masih ingat first time saya buat live 17 hari bulan Mac, belum PKP, malam sebelum PKP PKP start 18 Mac. Jadi saya start 17 Mac, saya masa itu saya tengah berlari jogging di taman saya sebab saya tahu 18 Mac tak boleh keluar lah. So 17 malam itu saya jogging. Lepas jogging tergerak pula hati saya untuk buat live. Saya buat live di luar kat rumah di tengah di tepi-tepi jalan lah. Dan sebenarnya saya buat live masa itu adalah untuk memberikan beberapa maklumat kepada kawan-kawan di online ni untuk bagi tahu macam mana nak mematuhi PKP dan sebagainya. Bang Mat belum masuk bro. Hazin Northern. Sabar. Hidup Steven Sim dulu Okay, joking. Okay, jadi daripada 17 Mac itu tiba-tiba dah terlekat. Jadi kita buat tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari. Kalau saya tak silap saya, PKP 1, 2, 3 saya memang buat hampir tiap-tiap hari Kemudian lepas PKP 4 kita slow down sikit dah. Jadi dalam ini hari 52 PKP, saya rasa saya dah buat lebih kurang 47 kali lah. 46 hingga 47 kali saya buat live tiap-tiap hari ataupun hampir setiap hari sepanjang tempoh PKP. Dan saya merasa amat bertuah dan tersentuh kerana bukan saja saya dapat berkongsi dengan saudara-saudari kita, walaupun ada COVID, ada wabak, tak boleh keluar, tetapi kita tetap juga ada satu saluran untuk berkongsi maklumat, untuk berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu. Ada banyak juga ilmu-ilmu baru, maklumat-maklumat baru yang dikongsikan. Jadi itu saja, bukan takat itu. Ada juga kawan-kawan baru. Saya telah menjalinkan hubungan persaudaraan, persahabatan dengan anda semua. Jadi tetamu saya untuk semang-semang ini bukan saja orang-orang besar macam Bang Mat. Bang Mat orang besar dari segi pangkat, kedudukan dan juga saiz agak besar. Tapi sekarang saya tengok dia kurus sikit dah. Okey, bukan saja orang-orang besar, orang-orang VIP, tetapi juga kawan-kawan yang selalu mengikuti saya dalam Facebook Live ini siapa dah masuk hari itu? Josie dah masuk, Amanda dah masuk, Fang Yao Lim dah masuk, dan kawan saya yang bukan di Facebook Live tetapi saya tahu beliau mungkin ada sekali-sekala tengok saya semalam, Nur Zawani ataupun Wani, kita panggil dia Wani. Saudari Wani dah masuk. Jadi kita sebab saya suka orang selalu tanya, apa pasal you bawa jemput tetamu yang tak terkenal, yang tak special? Saya kata sebenarnya mereka special untuk saya. Mereka special untuk saya. Anda semua special untuk saya. Anda semua mempunyai pengalaman hidup yang unik. Hanya kepada anda sahaja yang pernah mengalaminya. Anda semua mempunyai pengalaman yang boleh mengajar saya dan kita semua perkara-perkara yang mungkin saya tak pernah alami. Jadi saya merasa amat bertuah dan saya ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi hari ini saya dah kata memang kali terakhir saya buat sembang-sembang Steven Sim musim PKP. Ini tidak bermakna saya tak akan buat lagi lain kali. Sebab di musim PKP ini memang saya buat hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya buat untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan menemani anda semua Dan kita juga nak menyebarkan satu semangat yang positif. Mengapa? Sebab saya dah kata dari awal, COVID ini, wabak ini kita tak boleh selesaikan dengan cara kebencian, kemarahan, dengan cara kita marah dengan contohnya anti angka di Aitam. Saya tahu pasal Aitam marah sampai ada yang jadikan ini isu perkauman, kata ini Wuhan. Tapi sedangkan Pulau Pinang antara negeri yang saya rasa pencapaian agak baiklah. Kita punya kes jumlah COVID keseluruhannya per kapita adalah kedua paling rendah di seluruh Malaysia sepanjang PKP. Ini bukan benda yang kita nak banggakan lah. Sebab untuk saya tak kira lah siapa yang kena COVID. Orang Pulau Pinang kena COVID ke, orang Johor kena COVID ke, orang Sabah kena COVID, tetap juga orang Malaysia. Malah
bukan saja orang Malaysia kena COVID, kalau orang Indonesia kena COVID, orang Amerika kena COVID, orang di Arab Saudi kena COVID, tetap juga mangsa COVID, dan kita nak cuba elakkan. Kita harap, kita doa supaya wabak ini akan berlalu secepat mungkin agar semua manusia boleh kembali ke kehidupan normal. Tetapi kita punya respon kepada COVID ini bukan secara tunjuk kemarahan. Oh, marah Seri Petaling, kluster Seri Petaling, apa nak marah mereka? Mereka pergi sembahyang, pergi beribadat. Bukan dia nak menjemput COVID. Buat apa kita nak marah? Orang-orang tua, mungkin mereka tak faham dan tak biasa selalu nak keluar ke pasar raya, pasar awam. Kita marah mereka. Dia bukan buat melakukan jenayah. Kita kena gunakan semangat yang positif untuk mempengaruhi, untuk mendidik, mengasuh kawan-kawan kita, keluarga kita, orang tersayang, komuniti kita untuk sama-sama melawan COVID. Tak payah marah-marah ya. COVID ini kita hanya boleh lawan dengan semangat positif ya. Kita jangan respon dengan kemarahan dan kebencian. Alright? Okay. Jadi saya sampai hari ini saya ada promise beberapa benda yang saya nak buat ya kan. First saya nak explain. Kawan-kawan ada tanya saya, apa cincin ini untuk apa? Saya dah dah tunggu hampir sebulan ya, dah tunggu hampir saya kali ke-7 tengok live YB, lain tengok unlive. Alright bro. Okay. Saya suka ini. Badrul Hisham Abu Bakar, COVID-19 merupakan masalah yang merentasi semua bangsa dan negara. Ini memang betul sekali ya. Ini saya setuju 100% ya. Okay. Cis, mari bangun. Saya tengah duduk bro. Nak bangun kan nak duduk. Okay. Kita akan rindu nanti tanpa Facebook Live selepas PKP. Jangan bimbang, saya akan cuba atur susun semula bagaimana kita boleh buat Facebook Live ya. Okay, sorry. Sekejap sebelum saya jemput Abang Mat. Tahu dah VIP kita. Yang ni, cincin ini, dia ada orang kata cincin perkahwinan, cincin itu ini. Tapi sebenarnya cincin ini adalah saya punya fitness. Okey ya, Dylan Lam selalu tanya ni fitness. Dia adalah saya punya fitness band. Orang pakai, ada yang pakai handphone, ada yang pakai jam, saya pakai cincin. Ya, cincin ini dia menunjukkan berapa lama saya lari, kalori yang dibakar, tidur saya, kualitinya dan sebagainya. Ini dipanggil Oura Ring. OURARING. Ini bukan iklan berbayar. Nah, saya nak menggalakkanlah sebab saya sepanjang PKP ini saya tetap bersukan. Ya. Saya tengok YouTube, dia ada ajar sukan-sukan. Itu saya dah kata HIIT, High Intensity Interval Training, HIIT. Boleh buat banyak senaman aerobik, senaman HIIT, banyak jenis lah yang ada di YouTube yang kita boleh tengok free. Dan saya juga berlari-lari di halaman rumah. Saya tahu bukan rumah semua orang ada halaman, tetapi yang ada bolehlah berlari-lari di halaman rumah. Sebab kita kena terus amalkan gaya hidup sihat. Dan COVID ini dia mengajar kita ataupun memaksa kita untuk adaptasi norma-norma baru. Ya, we have to adapt to the new normal. Ya, kita ada banyak benda yang akan berubah. Jadi kita jangan degil. Kehebatan manusia, kehebatan umat manusia, tamadun manusia ialah sebab kita boleh beradaptasi. Kita ada akal, kita ada pemikiran, kita ada pengalaman-pengalaman yang terdahulu, ada pakar-pakar. Jadi kita gunakan semua ini untuk bagaimana kita boleh menyesuaikan gaya hidup kita yang dulu dengan keadaan baru. Dan perlu diingatkan, Ketua Pengarah Kesihatan dah ingatkan kita ya, belum exit strategi lagi ya. Hari ini Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kata belum exit strategi. Maksudnya yang kita kata nak buka semua itu sebenarnya dia belum lagi exit strategi kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita semua tetap berhati-hati ya. Bos tak ada di sini untuk bagi peringatan tiap-tiap hari, tak meleter dah. Anda semua kena berhati-hati, jaga diri. Benda ini kita jaga diri, bukan siapa yang untung. Bukan orang politik yang untung. Bukan UMNO untung, DAP untung, Bersatu untung, Amanah untung. Bukan. Yang untung kalau kita jaga diri ialah diri kita sendiri, keluarga kita, orang di sekeliling kita.
Jadi saya berletter untuk kali terakhir. Okay, alright. Malam ini, Fakro Razi, ingatkan Melayu buat live tadi sebab sangat fasih sangat berbahasa Melayu. Terima kasih. Right. Okay. Kita orang Malaysia, saya dah nasihatkan. Semalam saya ada seorang tetamu, saudari Wani, Nurul Azwani. Beliau seorang perempuan Melayu, bertudung, akhlak baik, kerjanya mengajar anak-anak di kampung mengaji Al-Quran, tapi fasih bercakap bahasa Cina. tu dia. Orang Melayu fasih bercakap bahasa Cina. Semalam kita kira dia cakap berapa bahasa, 5 bahasa lebih kurang beliau boleh bertutur. Dan hari itu sastrawan negara Profesor Haji Muhammad Saleh datang dan bagi tahu kita dalam hikayat Hang Tuah tercatat Hang Tuah boleh bertutur dalam 12 bahasa. Oi bro, kita jauh ketinggalan. Nenek moyang kita mempunyai visi dan wawasan yang begitu jauh. Bro, hikayat Hang Tuah itu tulis berapa tahun dah? Berapa ratus tahun? 300-400 tahun yang dulu. Maksudnya, 300-400 tahun yang dulu, nenek moyang orang Melayu, bila dia menulis hikayat Hang Tuah, tak kira lah Hang Tuah wujud ke tak, kita tak tahulah. Saya bukan pakar sangat tentang ni. Tetapi yang kita tahu, yang kita pasti, hikayat Hang Tuah wujud. Ini bukan hikayat Tuah lah, contoh lah. Ini hikayat Abdullah oleh Abdullah Munshi ya. Okey, hikayat Hang Tuah wujud dan ditulis 300-400 tahun dahulu. Penulisnya, orang Melayu yang menulis hikayat Hang Tuah ini, nenek moyang orang Melayu, dia dah 300-400 tahun dahulu dia dah berwawasan, bervisi. Kata kalau wujud seorang Melayu yang hebat, yang mempunyai ketokohan yang tinggi seperti Hang Tuah, maka orang Melayu itu boleh cakap 12 bahasa. 12 bahasa. Berapa bahasa yang kita boleh tutur pada hari ini? Berapa bahasa yang kita kuasai pada hari ini? Jauh bezanya, bukan saja Melayu. Cina, India, Sabah, Sarawak. Jauh kita daripada aspirasi nenek moyang orang Melayu di Nusantara ini, di tanah Melayu ini. Jadi kita teruskan usaha kita, jangan jadikan benda bahasa agama ini sebagai satu benda yang menaikkan kebencian, menaikkan kemarahan, memisahkan kita semua. Tetapi kita jadikan semua ini sebagai satu satu perkara yang boleh menyatu padukan kita semua. Ya, saya tak nampak lagi Bang Mat masuk dah. Minta Bang Mat masuk sekejap. Okey. Berletter atas tujuan baik. Terima kasih. No, berletter lah. If berletter tak ada orang masuk dengar dah. Okey, kita sedang tunggu Bang Mat. Kita sedang tunggu Abang Mat ya. Sekejap ya. Saya tengah texting ya. Tak apa. Okey, sebab hari ini hari terakhir saya bacakan satu puisi saya nanti. Hari terakhir saya baca puisi. Okey. Jahat. Okey, ini soalan paling hot hari ini lah. Abang Mat akan demo drop mic tak hari ini? Kalau dia drop mic pun mic dia sendiri. Okey. Hari ini saya last day, jadi saya akan hadiahkan satu puisi. Mungkin saya hadiahkan sebelum Bang Mat naik, saya hadiahkan satu puisi nanti ya. Okey. Ni.
terpilih dia lagi. Banyak kali saya pilih dia sebab dia tulis macam menarik sangat lah. Hikayat Hang Tuah memang wujud. Hikayat memang wujud lah. Saya tahu, saya dah baca di 3-4 kali dah. Orang dulu-dulu memang kuasai banyak bahasa. Tok Wan saya 3 bahasa. Boleh cakap Melayu, Cina, Siam. Sebab kampung ada Siam, ada Cina. Bagus. Kita ni kampung Malaysia pun ada Cina, ada Melayu, ada India, ada orang Punjabi, ada orang Siam, ada orang Jawa, ada orang Bugis, siapa lagi? Minang, ada lagi. Orang asli, orang Kadazan, orang Iban, Bidayo, banyak lagi. Jadi ini Malaysia juga kampung kita, kampung halaman kita ya. Bang Mat belum moreh. Okey, relax ah. Okey. Bang Mat solat tarawih, panjang bacaan dia. Orang-orang alim. Proud to be Penangat, proud to be Malaysian. I agree with you, saudara Sai Murgam. Let's do it. That's right, let's do it. Kadang-kadang saya orang politik, saya juga orang politik. Dan kadang-kadang saya nak kata, jangan dengar sangat cakap orang politik. Masalahnya, orang di bawah ni boleh duduk. Tak marah, tak gaduh pun. Tapi bila orang politik, demi kepentingan politik, orang kata menyuntik perasaan benci, marah, itulah yang terjadi dengan keadaan negara di mana kita tengok apa masalah pun kita respon dengan kemarahan dan kebencian. Jangan. Bang Mat tengah moreh tu. Okay, don't worry. Bang Mat akan datang. Bila masa Bang Mat tak pernah tunai janji mesti dia tunai. Jangan bimbang. Dah naik nama I tadi, kenapa cancel? Nama you tiada nama. Apa buku favorite di belakang saya? Banyak buku favorite lah. Ini sebahagian saja. Hari tu saya duduk sana lagi banyak buku lah. Jadi nak cakap favorite tu banyak lah. Tak tahu lah. Nak cakap banyak sangat lah. Buku favorite lah. Saya punya buku kecil. Buku saya sendiri. Ini buku pertama saya. Ya. Okay. Saya dah nampak. Okey, sebelum saya mula, Abang Mat, sebelum saya jemput dia, saya dah janji dengan mereka tadi nak baca satu puisi yang saya tulis lah. Yang ni puisi ni, sebenarnya saya tulis puisi ini sebagai respon kepada kawan saya yang saya ada masalah dengan, sebab dia pun tulis puisi. Dan saya tidak setuju dengan kata-kata dalam puisi dia. Tetapi saya tidak bertindak balas dengan keganasan atau kebencian. Saya respon dengan puisi. Ya, Dan saya harap kita akan buat macam ini ya. Kita respon jangan dengan kebencian dan kemarahan. Di negara kita, pelbagai kaum ini bahaya. Kita respon dengan akhlak. Saya suka Bang Mat selalu peringatkan kita kena ada akhlak. Akhlak, kesantunan dan kesopanan. Jadi puisi ini saya hadiahkan sebelum saya jemput idol saya, Bang Mat. Okey. Watan ini ada warisan. Dari azali tersohor namanya. Angin yang merentas lautan membawa siasah dan budaya. Dari kerajaan purba Tanah Merah, sang pelayar Buddha Gupta menjelajah dunia Nusantara di bawah angin yang sama. Dari Gunung Valavati sana, dinaung Raja Dewa Cudamani. Dharma Kirti mengarang kitabnya, mencerah minda, menyuluh rohani. Dari Rom, angin membahtera, merong Mahawangsa di langgar Garuda. Lalu mendiri takhta Langkasuka, kerajaan adil kebaikan bertambah-tambah. Angin yang sama membawa dari benua jauh sang pencerah, agama dewata mulia raya, memahat syariah, mentadbir ummah. Dari Saguntang Mahameru, termaktub bai'ah pusaka, menjunjung daulat ke anak cucu, zuriat yang tuan 3 dunia. Watan ini hebat,
bukan sebab kudrat semata. Hebat kita kerana muafakat, kerana angin takdir mengikat kita. Bagai ditempa kursani dan baja, dibakar bahang api bara, disepuh air tiga kuala, menjadi keris Laksmana. Kusambut tanganmu, wahai sahabatku. Oleh takdir dikimpar kita, oleh angin ketemu kita. Sejak bahari kita bersama, dalam bahasa, budaya, cara dan warna, sebenarnya kita berjumpa. Rakan-rakan yang saya kasihi, kita alu-alukan. Yang berhormat Tuan Haji Mat Sabu atau Muhammad Mamat. Kabar baik. Tadi orang kata Bang Mat baca doa panjang masa solat tarawih. Tak. Masa COVID ini kita kadang-kadang di rumah dapatlah bersama dengan keluarga yang kita tinggal begitu lama. Dan dapat juga maghrib isya di rumah. Selalunya bulan Ramadan macam ni, kita mimpin politik ni jarang ada di rumah. Tapi sekarang ada di rumah lah. Sebenarnya bila saya iklankan Abang Mat akan naik ke Simbang-Simbang ni, semua orang dah rasa macam begitu excited lah sebab lama dah tak dengar ceramah. Jadi nak tanya sikit apa khabar, dan boleh Abang Mat ceritakan 52 hari PKP, sebab Abang Mat ni seumur hidup dah merantau menjelajah sini sana, macam tadi kata bulan Ramadan kena pergi ke merata tempat, tapi 52 hari ni kena duduk berkurung di rumah. Apa pengalaman, bagaimana Abang Mat habiskan masa 52 hari ni? Duduk di rumah, di sebelah siang hari pergi ke pusat khidmat Kota Raja, berada beberapa waktu di situ dan agih bantuan bukan ke semua. Selalunya kepada wakil saja sebab kita tak digalakkan bertemu dengan orang ramai. Kemudian balik ke rumah semula, menunggu, sibuk sikit membantu mereka memasak di dapur dan juga berbuka puasa, dan malamnya kita macam biasalah dalam bulan puasa ni kita sembahyang dan sembahyang tarawih, kemudian diikuti dengan bacaan, sama ada bacaan Al-Quran, baca buku agama, baca buku sejarah, dan saya ambil masa yang banyak kali ini menonton filem. Misalnya saya tengok semula filem Ten Commandment yang memakan masa lebih 3 jam. Cerita Moses, Nabi Musa dengan Firaun. Cerita Ben-Hur, Judaism. Bagaimana mereka menunggu kelahiran Yesus. Dan bagaimana Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dapat mengubat orang yang kena penyakit sopak semuanya. Saya juga menonton filem Lawrence of Arabia. Bagaimana seorang panglima tentera British masuk dan mempengaruhi rakyat tempatan dan bangun memberontak terhadap kerajaan Osmaniyah, Turki. Sehinggalah akhirnya Turki dapat dikalahkan dan Jeneral Allenby dapat menguasai Palestin dan Baitul Maqdis. Saya juga tengok filem Umar Mukhtar. Saya appreciate sekali watak yang dimainkan oleh Anthony Quinn. Dia betul-betul menghayati watak Umar Mukhtar. Cara jalan dia, cara pakai dia macam seorang tok guru. Jadi begitu saya lihat filem itu, dan banyak masalah. Saya jarang boleh menonton filem-filem itu. Tapi waktu COVID ini, saya ambil masa untuk peluang menonton terutama filem yang berdasarkan sejarah. Begitulah juga pembebasan Berlin. Filem Bridge Too Far. Peperangan antara ikatan Eropah dengan Jerman dan sebagainya. Inilah masa COVID ini banyak filem saya tengok, terutama filem-filem yang berbentuk sejarah. Kebetulan saya minat benda-benda sejarah ini. Itu yang, dan di samping buat kerja lain lah, membaca yang lain, membantu memasak, dan juga nak bertemu kawan-kawan tak boleh. Cuma melawat bilik pusat operasi kita di Kota Raja. Ni dah ada banyak bahan untuk ceramah ni. Oh, banyak. Okey, tadi cakap pasal apa tu, tadi cakap tentang Lawrence of Arabia dan juga pembebasan Palestin. I just nak inform Bang Mat. Saya sebenarnya ada hantar sedikit kurma
kurma Palestin kepada Mamat. Nanti saya ingat 2-3 hari ni sampai dah. Baik, insyaAllah. Hasil bumi Palestin dan dipack di Malaysia oleh Palestin. Okey. Bumi Palestin itu apa kita bagi tajuk lain. Nanti Palestin malah yang lain. Boleh. Okey. Cakap pasal masak, ramai orang cakap pasal Bang Mat. Tengok dah lama tak rasa kari kepala ikan Bang Mat. Saya sendiri pun pernah rasa air tangan Bang Mat lah. Tapi dalam masa PKP ni ada apa-apa ini soalan yang dikirimkan oleh orang lain. Saya tolong tanyalah. Ada apa-apa masakan special yang Bang Mat buat tak pernah buat special ataupun memang kata orang dalam PKP ni bila buat ni semua orang suka? Tak ada, semua saya buat yang rutin. Saya sebenarnya bukan pandai masak. Saya boleh masak 1-2 saja. Sama kali masak-masakan tradisi. Cuma dihebohkan sebab saya masak tu Dr. Mahathir mari makan. Itu yang jadi orang kata pandai masak, tidak. Kebetulan dalam Ken Kemunting masa 1 tahun setengah sebada dalam Ken Kemunting, saya ambil bahagian untuk memasak kepada orang-orang tahanan. Masak di Ken Kemunting kita tahulah, kangkung tu kita kerak 3 aja. Tak perlulah buat sekadar apa yang diperuntukkan, apa yang ada diperuntukkan kita masak. Bukanlah ikan tu rebus dengan bumbu bawang garam gitu aja. Tapi dalam Ken Kemunting tak ada makanan lain, makanan kita tu jadi sedap lah. Karena tak ada perbandingan dengan makanan lain. Itu saja, bukanlah pandai masak sangat, tidak. Jadi Guan Eng pernah makan dengan Bang Mat dalam camp? Guan Eng, Kapal Sel, Lim Kit Siam, Pi Patu semua makan air tangan saya. Itu sebab sampai hari ini Guan Eng selalu cakap Bang Mat sebab dah terkena air tangan. Ya, kita lama bergaul di dalam satu tempat. Kita tahulah bertemu seminggu sekali pun. Ini hari-hari tengok muka yang sama. Jadi kita berbincang berbagai perkara. Sebab itulah ada orang kata pertalian lebih kita rapat kerana kita berada di satu tempat begitu lama. Dikurung oleh Dr. Mahathir lah tu. Ini memang satu perkara yang amat orang kata tidak dapat dijangka. Di zaman Perdana Menteri Dr. Mahathir. Bukanlah dia, tapi itulah yang berlaku. Okey. Bang Mat ni memang macam ikon orang BM lah. Sebab Bang Mat ni dulu pernah belajar di Bukit Mentajam. Di SM. Ya, betul. Ya. MK. Dan orang budak-budak di Bukit Mentajam, sebab dia kata bila saya dewasa nanti saya nak jadi macam Bang Mat. Sebab Bang Mat orang BM, budak BM boleh jadi sampai paling tinggi iaitu Menteri Pertahanan, dan ini menjadi kebanggaan kita lah. Walaupun memang di Bukit Mentajam ada tokoh, ramai tokoh sebenarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun orang BM. Orang Cok Tokun. Orang Cok Tokun. Pak Lah pun sebenarnya belajar kat high school, orang BM. Ya. Dan seorang lagi tokoh namanya Steven Sim. Ya. Itu tokoh anak muda baru yang muncul. Joking. Tapi memang Abang Mat, sebab antara perkara yang saya rasa yang menarik orang kepada Abang Mat ialah cara Abang Mat, gayanya. Sebab masa jadi Menteri Pertahanan, Menhan ini kira macam satu menteri yang sini lah, kanan. Tapi kita lihat Bang Mat memang begitu, masih lagi Bang Mat. Dia tak ada kaya VIP, kerabat bangsawan ke apa. Tengok bila saya pergi masa Bang Mat jadi menteri, saya pergi ke rumah kampung Bang Mat, masih lagi rumah macam ini, dan cara bertemu dengan tetamu semuanya sama. Tak nampak banyak bodyguard yang nak halang orang ramai-ramai nak pergi shake hand. Jadi saya rasa itu antara benda yang menarik perhatian kita. Tetapi 2 tahun sebagai Menteri Pertahanan, boleh ceritakan sikit apa perkara yang paling manis dan apa perkara yang paling mencabarkan sebagai Menteri Pertahanan? Saya ialah orang biasa Bukit Mentajam. Mengaji di sekolah Kampung Baru Bukit Mentajam tu. Baru ni saya melawat sekolah saya. Guru-guru semuanya guru-guru baru. Mereka amat mengkagumi dan menyambut saya dengan begitu senang sekali. Termasuk anak-anak murid di situ saya terkejut. Dulu 90% Melayu, 10% bukan Melayu. Sekarang sekolah menengah itu lebih 85% bukan Melayu.
Tapi mereka amat kagum dan amat menghormati dan menyambut saya dengan penuh kegembiraan. Okeylah, cerita hal Menteri Pertahanan ni. Kita orang awam, orang biasa. Boleh tidur hotel 5 bintang, boleh duduk di tempat orang panggil taik bintang. Boleh tidur di surau, boleh tidur di hotel besar. Bila jadi Menteri Pertahanan, dia ada menteri dengan 3 cabang utama. Satu, awam. Yang kedua, pasukan beruniform. Yang ketiga, Raja dan Sultan. Setiap Raja dan Sultan ini menaungi cabang-cabang dalam Angkatan Tentera. Contohnya, Tentera Udara dinaungi oleh Sultan Pahang. Tentera Laut oleh Baginda Sultan Selangor. Komando Baginda Sultan Johor. Saya orang biasa ini dapat menemui ke semua Raja dan Sultan dan berbincang dengan mereka. Minta pandangan-pandangan mereka dan hubungan kami cukup baik dengan Raja yang menjadi penaung-penaung kepada cabang-cabang Angkatan Tentera ini. Begitu juga pergaulan saya dengan mereka yang beruniform daripada Panglima Angkatan Tentera sampai pangkat yang paling rendah. Pergaulan dengan penuh mesra dan jawatan kuasa awam lebih mudahlah sebab kita biasa dengan golongan pegawai kerajaan awam ini. Jadi yang paling mengembirakan saya ialah saya dapat menjalankan tugas dengan berbaik dengan semua khasnya penaung-penaung kepada Angkatan Tentera ini. Dan yang paling membanggakan saya pula dalam masa lebih 1 tahun ini dapat melaksanakan Kertas Putih Pertahanan. Yang ini bukan Menteri Pertahanan punya, Kementerian Pertahanan. Ianya melibatkan pensyarah universiti, melibatkan bekas-bekas Panglima Angkatan Tentera, melibatkan orang perseorangan, melibatkan pemain-pemain industri pertahanan, melibatkan perundingan dengan kedutaan Australia, New Zealand, Jepun dan beberapa negara yang lain. Dalam masa 1 tahun, lahirlah Kertas Putih Pertahanan yang akan mula dilaksana pada tahun 2021 sehinggalah 10 tahun yang akan datang. Ini perkara yang paling mengembirakan saya. Soalnya Kertas Putih Pertahanan ini akan dilaksanakan kemudiannya oleh kerajaan sekarang ini, itu wallahu alam. Tapi itu kejayaan yang kita dapat pada waktu itu, gabungan. Dan saya gembira kerana hubungan saya dengan semua pegawai kerajaan, semua pasukan uniform, begitu mesra sekali. Bila saya dengan ridernya Menteri Pertahanan, maklumlah, bila saya singgah ke kedai kopi, saya mau semua mereka minum bersama. Minum bersama. Jadi kedai kopi ke, kedai mamak ke, hotel ke yang saya perlu berjumpa dengan orang dan sebagainya, pengiring-pengiring saya tu, apa yang saya makan, mereka akan makan. Begitulah yang saya buat dan nampaknya mereka begitu senang dengan cara kita, dengan penghormatan kita, mereka kepada kita tidak berkurangan. Bila kita berbuat begitu, turun ke bawah begitu. Itulah yang menyenangkan saya semasa lebih hampir 2 tahun menjadi Menteri Pertahanan. Saya sebenarnya memang terdengar benda ni. Masa saya berada di kerajaan bersama dengan Bang Mat, ada pegawai-pegawai tentera terutamanya yang di bawah-bawah ni dan juga veteran-veteran tentera. Mereka cakap-cakap di kalangan mereka lah, dan saya ada kalangan kawan yang memang bekas tentera dan juga pegawai tentera. Mereka kata memang sekarang tengok Menteri Pertahanan kita, masa Abang Mat jadi Menteri Pertahanan, memang macam simple je. Dia macam simple je. Kalau dulu mungkin elephant fight elephant, dia orang di tengah-tengah, tapi sekarang Menteri Pertahanan macam salah seorang daripada mereka. Jadi itu saya rasa antara benda yang mungkin keistimewaan yang Abang Mat bawa kepada budaya Kementerian Pertahanan, tetapi walaupun dengan budaya rendah diri dan sebagainya, tetap menjalankan tugas. Contohnya tadi Kertas Putih Pertahanan yang saya rasa belum pernah lagi yang telah dilaksanakan. Okey, tapi bagaimana pula tadi pengalaman manis? Bagaimana pula perkara yang paling mencabarkan, paling susah dalam sepanjang 2 tahun ni untuk Bang Mat sebagai Menteri Pertahanan? Paling susah sekali bila kita berlaku apa-apa insiden menyebabkan kematian anggota tentera kita, dan kita menghadapi masalah yang paling sukar ketika itu. Sebab bagi kita, siapapun nyawa mereka yang bertugas perlu dihargai, dan bila berlaku insiden seperti itu, saya amat susah hati. Begitu juga
sebelum meninggalkan jawatan yang dipaksakan kita tinggal itu, ialah soal South China Sea. South China Sea ini saya berusaha dengan semua pegawai-pegawai setiap kali kita bermesyuarat dengan termasuk 5 kuasa besar dunia. Rusia, China, France, UK, Russia, semua kita bercakap soal kita bersikap berkecuali, kita mau South China Sea terus berada dalam keadaan aman dan jangan ada kehadiran pasukan tentera tertentu untuk berada di South China Sea, melainkan mereka boleh lalu di situ tapi bukan berlabuh dan sebagainya. Dan sekarang saya nampak South China Sea ni macam mula pihak kuasa besar datang ke situ dan sebagainya, dan negara kuasa besar China pula cuba pula menunjukkan kehebatan mereka, dan sebarang pertelingkahan berlaku di Laut Cina Selatan, South China Sea, yang akan menerima buruknya bukan Amerika, bukan negara barat, bukan China, tetapi ialah Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan negara-negara di rantau ini. Inilah yang perlu kita pertingkatkan bersungguh-sungguh diplomasi pertahanan dalam hal memelihara keselamatan Laut Cina Selatan ini. Ini perkara yang amat membimbangkan saya. Wow. Saya tak berani nak fikirkan betapa tanggungjawab dan beban itu. Ya, sebab ini bukan saja melibatkan isu negara kita, tetapi negara dan kuasa-kuasa besar. Silap hari bulan. Ya, ini masalah yang paling sukar dan sensitif. Perlu, dan saya hubungan yang cukup baik dengan Menteri Pertahanan Australia, dengan Menteri Pertahanan Singapura, semua Menteri Pertahanan, dengan Bapak Prabowo, semuanya kita ada hubungan yang cukup baik dan boleh buat panggilan telefon mereka berlaku satu perkara. Jadi kita hal South China Sea ini amat penting. Dalam mesyuarat di Munich, di depan jenderal-jenderal tentera NATO, saya beritahu mereka jangan membawa konflik di Timur Tengah ke South China Sea. Sebab konflik di Timur Tengah kita lihat, negara proksi tidak mengalami banyak kerugian. Yang mengalami kerugian kematian penderitaan ialah negara seperti Iraq, Syria, Yemen, Libya sekarang ini yang begitu dahsyat. Semua ini pertarungan konflik yang kita tak mahu konflik itu dibawa ke South China Sea. Jadi saya sekarang tak dapat meneruskan tugas-tugas itulah karena tergendala di tengah jalan. Saya tengok kalau secara ringkasnya saya tengok Bang Mat, sumbangan Bang Mat kepada Kementerian Pertahanan ni, satu of course kertas putih pertahanan yang memang tak pernah dibuat selama ini. Dia ketelusan dan juga menaikkan maruah dan kecekapan tentera kita, pertahanan kita. Satu. Keduanya kedaulatan negara Malaysia dengan akan keamanan di rantau ni, terutamanya satu isu yang amat sensitif, South China Sea, Laut Cina Selatan. Betul. Dan ketiganya, saya tengok banyak veteran dia dapat penghargaan yang dapat RM5 tu veteran yang pernah dapat pingat apa? Pingat jasa negara. PJN. Dapat, saya sendiri berulang-alik ke Kementerian Keuangan berbincang, tolonglah. Dan Kementerian Keuangan kata waktu itu wang negara belum banyak lagi, tapi dia berjanji akan membantu dan diberi yang peringkat awalnya one off RM500 kepada PJM menghargai jasa mereka. Bagi saya itu belum cukup. Bila ekonomi lebih pulih, saya hendak lebih daripada itu sebab mereka ni pun dah tua-tua. Perlulah diberi penghargaan. Umur mereka kebanyakannya sudah 60 lebih. Apa salahnya kita beri sedikit penghargaan kepada mereka. Yang kedua, tabung pahlawan. Tabung pahlawan dulu dapatlah 2 juta, 3 juta masa dulu. Bila saya ambil alih kementerian ini, tabung pahlawan tu saya sendiri turun pergi jumpa syarikat-syarikat besar. Misalnya sebuah syarikat, dia nak derma 50,000. Bila saya pergi sendiri jumpa CEO dia, dia beri 100,000. Begitulah juga nak minta Ramli Sharif misalnya menyanyi. Saya pergi cari dia, jumpa di kedai kopi. Dia kata, Abang Ramli, boleh buat satu performance kepada tabung pahlawan. Kita sendiri jumpa dia, dia tak boleh tolak. Dia kata, ya saya datang. Begitu juga Siti Nurhaliza. Saya ke rumahnya dan meminta dia membuat satu perform bersama dengan Tun Dr. Siti Hasmah.
bermain biola dan dia menyanyi dan menyebabkan kutipan tabung pahlawan yang dulunya 2-3 juta, tahun ini sampai 10 juta. Karena saya sendiri turun menemui korporat-korporat itu untuk meminta sumbangan. Itu yang saya buat masa menjadi Menteri Pertahanan. Dan saya harap dapat berterusan pada tahun-tahun akan datang, tapi kerajaan dicuri di tengah jalan. Saya rasa banyak orang yang mungkin tak tahulah cara fikiran mereka kan macam mana. Mereka mengkritik Bang Mat, kata Bang Mat ni orang kampung, bukan Betul. tak ada gaya VIP. Tetapi orang kampung ni lah yang sanggup pergi ke kedai kopi untuk orang kata lobby bagi pihak veteran. Saya yang menyentuh hati ramai orang tentera yang saya apa salahnya kalau saya jumpa Datuk Khatijah Ibrahim, saya pergi ke kedainya, jemputnya satu perkara. Jadi mereka amat sukalah bila kita datang dan bertemu mereka dan minta mereka beri sumbangan. Mereka lebih senang sebegitu rupa. Begitu dengan orang-orang lain. Kita boleh menjemput sesiapa dalam nak membantu, terutama sekali veteran tentera ini. Kesian, mereka ni perlu dibantu dengan lebih hebat. Kalau kita masih memegang itulah dalam kerajaan. Memang 500 itu tidak cukup, itu adalah satu permulaan. Tak cukup. Ya, satu permulaan. Tetapi apa yang Bang Mat telah buat ialah kita telah menyuluh memberikan perhatian kepada kumpulan ini yang mungkin dahulunya orang tak nampak sangatlah. Sekarang betul. dapat suluhan perhatian daripada peringkat tertinggi kerajaan. Tetapi saya rasa sumbangan paling besar Bang Mat untuk saya lah, ini peribadilah, ialah disimpulkan oleh seorang rakan ni, Jurgen Raj Teva. Ini bekas Menteri Rasuah. Ini sumbangan paling besar Bang Mat lah. Okey. Okey Bang Mat. Sesi saya ni sesi untuk sembang-sembang. Sembang-sembang je lah. Kebanyakannya ialah nanti saya nak tutup balik ni. Sebenarnya sembang-sembang tentang COVID dan juga meniupkan semangat kepada kawan-kawan kita, kepada semua rakyat Malaysia, terutama orang BM. Jadi saya selalunya tak bincang sembang benda yang terlalu politik sangatlah. Dan betul, setuju. Ini saya rasa soalan yang mungkin ramai yang nak tahulah, sebab Bang Mat dah jadi menteri 2 tahun dan kita nampak sekarang Menteri Pertahanan yang baru, Datuk Seri Ismail Sabri, tiap-tiap hari beliau membuat PC, membuat pengumuman dan sebagainya. Just nak tanya, kalau Bang Mat lah sekarang yang menjadi Menteri Pertahanan dalam keadaan kita menghadapi wabak, mungkin apa 2-3 perkara yang Abang Mat rasa kita perlu buat? Sekarang ini mengendalikan hal perintah berkurung ni MKN, Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara ni tak ramai. Pengurusinya ialah PM, kemudian Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Panglima Angkatan Tentera, IGP, Ketua Polis Negara dan setiausaha yang menjadi setiausaha kepada MKN ini. Inilah badan tertinggi yang mengendalikan hal keselamatan negara yang dipanggil Majlis Keselamatan Negara. Memanglah Menteri Pertahanan sekarang dia bercakap bagi pihak keselamatan, sebab sekarang mereka panggil kluster keselamatan. Kalau saya masih jadi Menteri Pertahanan, mungkin juga akan bercakap sekerap itu. Tapi satu perkara yang kalau saya berada di tempat itu, saya minta tidak lengkap kalau kita tidak cek coronavirus ini ataupun COVID-19 ini kepada orang asing. Misalnya kita jaga penjarakan, kita pergi cek kita ada COVID atau tidak. Tapi hari-hari kita pergi ke minimarket. Di situ semuanya yang menjual di situ pekerjanya ialah orang Bangla, orang Nepal dan orang luar. Mereka itu membuat pemeriksaan atau tidak. Sebab itu Singapura COVID ini begitu tinggi. COVID ini sampai lebih mencapai sampai 20,000 dan sebagainya. Karena dia cek semua pekerja-pekerja yang duduk di kongsi. Kita tidak cek di tempat itu. Baik itu kalau saya berada di tempat itu, saya minta orang ini perlu dicek oleh kerajaan. Awal-awal oleh kerajaan. Sebab mereka inilah yang kalau kita jaga, tapi kita pergi ke minimarket, kita pergi ke kedai, kita akan jumpa mereka ini. Dan kadang-kadang mereka ini ada yang pakai mask, ada yang tak pakai dan kita tak tahu
mereka itu sama ada bebas daripada COVID atau tidak. Iaitu yang penting yang kita kata, sebab itu angka di Singapura begitu tinggi karena mereka cek kongsi ini, tempat penempatan pekerja-pekerja asing. Dan kita di sini kadang-kadang kita tutup pasar Selayang, kita tutup tempat ini. Karena kita macam ada, kita buat spot-spot saja satu tempat. Benda ini kita ingat perlu diambil perhatian. Sebab masalah COVID ini masalah besar dan kita memang bila kerajaan walaupun cara pintu depan ke pintu belakang dia arahkan kita berada di rumah, kita buat senggangan dan sebagainya, kita ikut. Karena ini masalah kepentingan bersama. Bukan kepentingan mana-mana parti politik, mana-mana pihak dan sebagainya. Dan perlu dilawan bersama hal COVID ini secara bersepadu oleh rakyat Malaysia. Dan setakat ini rakyat Malaysia di antara rakyat yang patuh kepada arahan-arahan. Tidak seperti kita lihat di Amerika Syarikat. Suruh duduk dalam rumah, dia pergi duduk di pantai. Dia buka baju habis nak sunbath waktu musim panas ini. Dan mereka ada pula kerajaan negeri misalnya tak mau patuh kepada apa yang diarahkan oleh Gubernur, ataupun ada pula Donald Trump kata kerajaan negeri jangan patuh dan sebagainya, maka kelang kabut, menyebabkan mereka 1/3 yang COVID yang melanda dunia ni, COVID ini 1/3 sekarang ni berada di Amerika Syarikat. Ini satu kesedihan yang amat sangat. Walaupun kita suka tidak suka, tapi rakyat Amerika yang menderita sekarang sama dengan rakyat Britain dan rakyat Malaysia pun kita harap dapat kita patuh, dan hal politik kita lawan lain. Tapi hal COVID ini kita hadapi bersama. Terima kasih. Saya rasa itu memang pendirian pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bahawa dalam keadaan krisis ini kita memang berikan kerjasama. Saya nak bagi contoh Bang Mat, di Pulau Pinang, Ketua Menteri Pulau Pinang, walaupun kita tak sama parti dengan pusat, kita orang pertama, Ketua Menteri kita orang pertama yang keluar statement kata negeri Pulau Pinang akan menyokong Perintah Kawalan Pergerakan. Baik. Masa itu 16 hari bulan Mac bila diumumkan. Kemudian kerajaan negeri pula dia di Pulau Pinang, CM, Ketua Menteri menjemput Ketua Pembangkang daripada UMNO, daripada parti yang lain untuk masuk dalam jawatan kuasa war room. Jawatan kuasa, ya. Dalam kuasa war room, sama-sama kita merancang dan mengendalikan krisis di Penang. Dan yang paling saya rasa yang paling inilah orang paling hayati ialah setiap adun di negeri Pulau Pinang, tak kira warna partinya merah, biru, kuning, hijau, semua dapat 30,000 untuk bantu kawasan dia. Semua tahniah kepada kerajaan Pulau Pinang. Ini konsep kita lah, bukan kita kita kurangkan berpolitik, tetapi kita kerjasama. Tapi ini Kota Raja masih menunggu bakul makanan. Jadi ini tak bermakna. Ini tak bermakna kita tak boleh kata, tak kira lah kerajaan negeri atau pusat, kita tak bermakna rakyat tak boleh kritik. Sebab kerajaan ni kalau tak ada kritikan mungkin akan buat benda yang salah. Berpolitik tak semestinya kata tak boleh kritik. Saya rasa itu kita kena setuju. Okey, Mamat, mungkin ini soalan kedua terakhir. Parlimen 18 Mei saya nanti untuk berjumpa dengan Bang Mat nanti. Parlimen sehari 18 Mei. Cerita sikit pandangan Bang. Ya, kita dalam keadaan begini, saya dah diberi taklimat bila kami berjumpa dengan Tan Sri Speaker tentang kedudukan ahli-ahli parlimen dijarakkan sampai ke galeri awam itu, akan diduduki ahli-ahli parlimen. Kalau sudah boleh dijarakkan dan kita berada dalam suasana yang begitu rupa, kenapa tidak boleh buat sidang penuh? Ataupun sidang yang lebih panjang khasnya untuk membincang COVID ini. Tapi dihadkan hanya sehari dengan kita nak rush dengan bacaan kali pertama beberapa usul. Jadi kita ke 5 parti, iaitu Pakatan Harapan plus parti Dr. Mahathir yang menyokongnya, dan parti lagi itu Warisan, semua mendesak supaya sidang diadakan penuh, supaya kita dapat berbahas dan dapat berbincang terutama sekali tentang COVID ini, dan supaya kerajaan boleh dapat pandangan dengan baru dan perkara yang tak jelas boleh mereka jelaskan. Tapi nampaknya setakat ini begitulah, mereka nak buat hanya 1 hari. Dan ada pula usul undi tidak percaya
yang daripada bekas Perdana Menteri. Semuanya itu kita tidak tahu bagaimana nak dikendalikan dalam masa satu hari itu. Jadi kita anggap sidang nanti itu macam sidang melepas batuk di tangga. Sebab hanya nak memenuhi perlembagaan itu lepas 6 bulan, kalau tak sidang, wakil rakyat ataupun parlimen terbubar. Wakil rakyat semua disqualified. Maka dibuat satu hari. Sedangkan sudah boleh dijarakkan dan sampai galeri awam itu diletakkan oleh parlimen. Pegawai kerajaan pun tak ada lagi dalam, semua diletakkan oleh parlimen di situ. Kita boleh bersidang. Seperti berlaku di lain-lain negara. Bahkan mengikut cara yang betul, pilihan raya pun boleh seperti yang berlaku di Korea. Jadi ini alasan yang diberi itu tak berapa kuatlah sekarang untuk kita menerima hujah mereka perlu sidang satu hari yang begitu pendek. Okey. Terima kasih atas itu dan saya setuju. Okey, Abang Mat, mungkin last ada apa-apa pesanan, nasihat, pedoman kepada rakan-rakan kita yang ada di sini? Nasihat saya, ini hak main politik sikit lah. Redakan isu perkauman. Jangan kita terus terlibat dalam isu perkauman. Terutama sekali bila kita lihat satu perkara disalahkan kepada DAP. Kononnya hak Melayu hilang, kononnya kerakyatan dan sebagainya sekarang ni tergadai. Kita kena lihat bahawa DAP yang jadi ketua menteri hanya satu saja di Pulau Pinang. Lain-lain kementerian dalam negeri, kementerian bersangkut paut hal kad pengenalan, kementerian bersangkut paut hal tanah, kementerian yang menjaga tanah negeri-negeri, semuanya menteri-menteri besarnya, ketua menterinya orang Melayu. Jadi janganlah kita jadikan isu perkauman ini hanya untuk mendapat kuasa. Bila dapat kuasa, kita lihat kapitalis-kapitalis bukan Melayu itulah juga yang dipelihara oleh mereka. Bukan juga, dipelihara lebih oleh mereka. Saya bertemu dengan banyak kontraktor besar, Tan Sri, datuk-datuk. Mereka memberitahu saya bahawa pemerintah diasaskan oleh kami, kerajaan BN dulu dan sekarang, kami senang kerana semua projek boleh dirunding. Jadi macam Lim Guan Eng mereka tak setuju. Potong sana, potong sini. Menyebabkan susah mereka nak mengendalikan satu projek. Sedangkan dia kata pemerintah yang dulu, maksudnya BN, dan sekarang ni yang ambil alih ni, kami rasa mudah kerana boleh dirunding dengan begitu mudah. Kalau tidak, takkanlah menteri mereka bila pergi ke mahkamah ada harta sampai 900 juta. Saya tak tahu YB SIM sekarang ada berapa juta. Bila dah jadi ahli parlimen, dan kita tak tahulah bagaimana menteri mereka boleh ada 800 juta dalam bank bila pergi ke mahkamah. Dan 2 juta itu hanya wang poket. Bukan macam kita kata wang bagi makan duit koci je lah. Itu kalau di Bukit Tajam tu, ni duit rojak je lah ni. 2 juta itu main-main. Begitu. Artinya ini yang kita tak mahu bahawa isu perkauman dimainkan untuk melindungi rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Kita hindarkan itu, kita pergi kepada harmoni. Ingat, dalam Islam dia menganjurkan kita fastabiqul khairat, berlomba untuk buat kebaikan. Jangan boikot ini, boikot Cina, boikot ini. Kita diminta berlomba. Kalau Cina buat workshop yang begitu baik untuk baiki kereta, Melayu kena usaha buat lebih baik daripada yang Cina buat itu. Kalau boleh. Barulah kita berlomba dalam membuat kebaikan. Bukan kita buat ini Cina, boikot ni Cina, boikot. Dia pergi kedai Cina untuk baiki. Ini kita tak tahu. Jadi kita biarlah berlomba melakukan kebaikan, kita jaga keharmonian kaum dan Islam kita menjaganya. Dan kita tahu bahawa kaum lain tak boleh buat sesuatu kerana mereka berdasarkan kepada perlembagaan Malaysia. Selagi terima demokrasi, selagi berada dalam demokrasi dan perlembagaan, maka kita lihat kedudukan kaum-kaum khasnya Islam dan Melayu terjamin di Malaysia. Right. Terima kasih Bang Mat atas kesudian untuk menemani kita pada malam ini. Hello Bang Mat. Hello. Ya. Terima kasih Bang Mat atas kesudian. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kepada seorang Islam dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Terima kasih Bang Mat. Saya doakan Bang Mat sentiasa sihat dan selamat
Dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Baik, terima kasih. Alright. Jumpa lagi. Baik, terima kasih. Wah, tu dia. Wah, begitu. Saya rasa antara keistimewaan Bang Mat lah. Mungkin ada yang tak suka dengan dia ataupun sebagainya. Manusia ni biasalah, bukan kita boleh puaskan semua orang. Tetapi saya rasa kita tidak dapat menafikan bahawa Bang Mat ni walaupun dah menjawat jawatan yang amat tinggi sekalipun, masih lagi Abang Mat kita. Ya, dan saya memang selesa lah dengan pemimpin yang orang kata tidak sombong dan tidak lupakan diri, sentiasa ingat kepada orang-orang bawah, sentiasa ingat. Tadi dah kata sampai sanggup untuk pergi turun ke kedai kopi untuk minta orang bagi sumbangan kepada veteran kita, veteran tentera. Veteran tentera siapa nampak? Ya, dulu dapat 2 juta, tapi di bawah Bang Mat dapat 10 juta. 5 kali ganda. Of course, mungkin ada di antara sini yang tak tahulah, sengaja tak nampak ataupun memang buta hati tak nampak. Faktanya ialah Abang Mat dan ramai pemimpin yang kita ada memang bekerja bersungguh-sungguh dan telah melakukan banyak perubahan. Ya, banyak perubahan. Tadi dah kata ini hanya Kementerian Pertahanan saja. Saya dah senaraikan beberapa sumbangan dalam masa yang amat pendek, lebih kurang 2 tahun, tak sampai 2 tahun, 22-23 bulan sumbangan Abang Mat kepada negara kita. Tak kiralah, saya rasa rakyat yang menilainya, rakyat yang akan menilainya dan rakyat yang mengetahui. Sudah tentu kalau kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang maha mengetahui bukan saja apa yang kita lakukan dalam di khalayak orang ramai, di tempat-tempat yang orang boleh nampak, tetapi mengetahui apa yang dalam hati kita, apa yang kita buat secara diam dan tidak nampak. Saya rasa kita terus berjuang, harapan masih ada. Jangan putus asa. Ada orang yang kata putus asa dan sebagainya. Untuk saya tidak pernah putus asa daripada hari pertama sehingga sekarang, tak pernah putus asa ya. Dan sepanjang PKP ini pun tidak pernah berhenti bekerja. Anda pun sudah tahu ya, tidak pernah berhenti bekerja. Sebab untuk saya jawatan itu satu, kita nak jawatan bukan kerana kita nak jadi menteri. Kita nak jawatan supaya kita boleh melakukan perubahan-perubahan demi rakyat dan negara kita. Tetapi ada jawatan atau tidak jawatan, kita tetap bekerja keras, kita tetap akan menyumbang kepada menyumbang usaha kita kepada negara dan juga rakyat Malaysia. Saya tengok okay. Wow. Ramai juga kawan-kawan hari ni ya. Ramai juga kawan-kawan hari ni. Ada yang sokong PH, ada yang sokong PN, ada yang dua-dua tak sokong. Apa pun. Boleh sokong mana-mana parti. Ya, boleh sokong, tak kiralah sokong Parti Harapan, Pakatan Harapan ataupun nak sokong Perikatan Nasional. Saya rasa ini hak kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi yang pentingnya, saya dah cakap dari mula, kita jangan bergerak ataupun respon dengan kebencian dan kemarahan. Sokong Pakatan Harapan, penyokong Pakatan Harapan. Saya sebagai seorang pemimpin muda ataupun sebahagian daripada Pakatan Harapan, saya nak bagi nasihat. Kita tak payah respon dengan provokasi parti lawan dengan kebencian dan juga kemarahan. Kita respon dengan tindakan yang praktikal. Ya, sama ada dengan mengundi ataupun dengan berkhidmat dalam apa jua bentuk untuk memajukan semula negara kita. Kepada rakan-rakan di sebelah parti lawan, Perikatan Nasional, mungkin anda tidak suka dengan pemimpin ataupun parti-parti. Contohnya, mungkin anda tidak suka dengan DAP. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini,
boleh dengar sebagai nasihat ataupun boleh dengar sebagai pandangan. Kalau tak dengar, saya pun tak boleh buat apalah. Saya harap kita semua akan tak setuju tak apa, tapi jangan sebarkan kebencian ataupun perkara-perkara yang tidak benar. Tidak setuju tidak apa, boleh tidak setuju. Saya rasa dalam demokrasi ini kita dibenarkan untuk tidak setuju. Kalau semua setuju, maka tidak adalah banyak parti politik. Ya, tapi dalam demokrasi ini kita dibenarkan untuk mempunyai benda-benda perkara-perkara yang kita tidak setuju. Paling penting, ya, jangan respon dengan kemarahan dan kebencian. Saya rasa dengan cara itu negara kita, masyarakat kita boleh menjadi sebuah masyarakat yang lebih kuat. Sebab masing-masing, tak kira Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, masing-masing kalau tujuan kita ialah untuk memajukan negara kita, bukan untuk mencari kepentingan dan kemewahan diri. Kalau masing-masing untuk membangun dan menguatkan bangsa, negara dan agama, maka kita buat cara masing-masing. Tak setuju tak apa, tak mau undi tak apa, tapi jangan sebarkan kebencian, jangan respon dengan kemarahan. Itu pandangan bos. Okay? Alright. Okay. Wow. Okay. Saya tengah tengok beberapa komen anda semua. Ada yang pedas, ada yang pedas. Okay. Spread love, not hate. Siti Sri namanya canggih sekali. Siti Sri Seroja Indahwati, nama cantik dan betul, spread love not hate. Setuju, saya setuju ya, spread love not hate. Betul. Ni Ismail Ahmad Ramli, pemimpin datang dan pergi, betul. Tapi negara kita Malaysia selalu akan ada. Kita fikirkan negara, ya. Dalam berpolitik, dalam ketapsukan berpolitik, tak kira orang PH, orang PN, kita boleh berpolitik, kita boleh ada wadah, pentas, platform masing-masing, tetapi kita fikirkan negara kita. Itu yang bila saya masuk ke parlimen, tak kira saya dah pernah duduk di kerusi pembangkang dan saya pun dah pernah duduk di kerusi kerajaan. Bila masa saya masuk ke Dewan Rakyat, fikiran saya bukan kepada parti, bukan kepada Steven Sim, bukan kepada perikatan masing-masing, Pakatan Harapan ke politik. Bila saya masuk ke dalam Dewan Rakyat, sejak hari pertama saya masuk, saya pakai tie sekolah kan. Saya fikir tentang bagaimana saya sebagai insan yang kerdil, sebagai insan yang serba kekurangan, bagaimana apabila diberi amanah oleh rakyat masuk ke Dewan Rakyat itu, bagaimana saya boleh menggalas tanggungjawab saya kepada bangsa dan negara kita Malaysia. Itu yang ada dalam fikiran saya bila masa saya masuk ke dalam Dewan Rakyat. Apabila kita menunjukkan akhlak, kalau ada orang yang tak menunjukkan akhlak, maka tertonjorlah kebiadaban mereka. Ya, jadi kita jangan termakan provokasi. Tak kira mana-mana pihak. Ada juga pihak PH yang buat provokasi. Jadi saya harap kita kalau PH, jangan buat provokasi. Kalau pihak yang lagi satu buat provokasi, kita jangan sambut. Kita jangan sambut dengan kebencian. Jangan sambut dengan fitnah. Kita lawan dengan kebenaran, ya, dengan kasih sayang.
dengan kasih sayang, dengan keadilan. Kita respon dengan keadilan. Ya. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, malam ini ataupun sesi ini merupakan sesi terakhir Sembang-Sembang Steven Sim musim PKP. Finale lah kiranya. Dan saya mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang telah bersama-sama dengan kita. Tadi dah bagi pantun, Sedan Rashid. Tadi dah bagi puisi. Korang dengar kan puisi saya tadi ya? Tadi dah bagi puisi. Jadi saya harap kita akan teruskan usaha kita untuk bersama-sama, bukan saja melawan wabak COVID, tetapi kita akan terus bersama-sama membangunkan negara yang kita semua cintai, ya, yang kita semua kasihi. Okey. Bukan perpisahan selama-lamanya lah. Jangan bimbang. Kita akan terus bersama lagi dan dan saya akan aturkan supaya mungkin kita akan ada masa untuk Facebook Live ini. Jadi anda semua saya harap terus ikuti ya Facebook Steven Sim saya dan lepas itu kita akan terus berjumpa. Dan saya harap selepas COVID, mungkin kalau orang yang tinggal di BM bolehlah datang ke pejabat saya, boleh berjumpa. Tadi kata dah ikut live, nak ikut yang unlive pula. Nak ikut yang di kehidupan sebenar-benarnya pula. Okey? Ya, apa lagi? Don't know so sad lah, Jayanti. We can see each other what? BM. Ya. Okay. Jadi Ring Story already say benar. This ring is my fitness band, fitness band. Jadi saya galakkanlah supaya korang juga sama-sama ya, terus bersukan. Right? Okay. Jadi dengan itulah tamatnya Sembang-Sembang Steven Sim musim PKP. Kita jumpa lagi selepas PKP. Ini bukan pengumuman tamatnya PKP ya. PKP bila tamat, saya tidak tahu. Kita tunggu pengumuman kerajaan pusat. Ya, anda semua teruskan usaha. Teruskan usaha melawan wabak COVID-19. Teruskan usaha membangunkan negara kita yang kita cintai, iaitu Malaysia. Alright. Selamat malam. Salam sejahtera dari saya, Boss aka BM Ori Steven Sim。各位亲爱的同胞们，感谢你们这么多天来，这52天来陪我一起，我们以后再见 ，OK？ 这个虽然是一个bye bye goodbye， 但是这个不是永久的再见 ，OK？ 我们一定会不久的未来又再见面。Wanakkam, number thanks semua kawan-kawan. Thank you very much.